أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memanjangkan usia kita hingga ke saat ini, dan Allah taala masih lagi berikan kita kekuatan dan juga keinginan dapat kita hadir, alhamdulillah, menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, alhamdulillah, dan kita dapat duduk dalam majlis tazkirah, majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal salih yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, kita melihat pada kitab kita insyaAllah pada muka surat 42 perenggan yang kedua tu, yang di bawah tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fasal, yakni bab pada menyatakan nafsu dan yang lainnya. Fasal pada membicarakan nafsu dan juga selainnya. Syahadan, adapun apabila suka dan menuntut nafsu itu akan kehendaknya, apabila suka dan menuntut nafsu itu akan syahwat. Syahwat itu keinginan. Menuntut nafsu itu akan syahwat, nafsu itu ada keinginan. Maka hendaklah engkau ingat dengan hukum syarak. Maka hendaklah kita lihat dalam hukum syarak kita boleh atau tidak boleh. Begitu maksudnya. Apabila nafsu kita berkeinginan nak melakukan sesuatu, maka kita lihat kembali kepada agama kita. Adakah hukum syarak, yakni agama kita membenarkan ataupun tidak membenarkan? Adakah dia perkara yang haram, perkara yang sunat, harus, wajib? Maka kita kena lihat. Jika ditegah oleh syarak, yakni jika syarak tidak membenarkan, maka janganlah engkau turut kehendaknya, jangan ikut. Kalau syarak agama kita tak benar, maka jangan ikut. Kita terfikir, nak tengok hiburan, konsert dan sebagainya lah, perkara-perkara maksiat, maka kita fikir tak boleh ni, agama kita tidak membenarkan, maka kita tak ikut. Baik, maka misalnya seperti binatang engkau, ini peliharaan, binatang peliharaan kita, apabila hendak makan ia akan tanaman orang, maka hendaklah engkau ikat akan dia. Perumpamaan nafsu tu seperti binatang ternakan kita, binatang peliharaan kita, kerbau, kambing, kucing, binatang yang kita jaga. Apabila dia nak
nak makan tanaman orang, tak, maka kita ikat akan dia. Begitu juga dengan nafsu. Apabila nafsu nak buat perkara maksiat, maka kita tahan dia, kita tegah dia. Jangan layan ke dia, jangan ikut kehendak dia. Tak. Itu binatang ternakan. Kerana jika makan ia akan tanaman orang, jadilah binasa engkau. Kalau kita lepas je, tak, biar je, tak, maka kita yang akan jadi binasa. Tak, kita yang akan berdosa. Tak, sebab kita tak jaga dia. Tak, kita tak ikat dia, kita tak tambat dia, maka kita yang akan binasa. Akan kena marah dan sebagainya. Tak, orang dok kata, dan kita pun berdosa. Kita akan jadi binasa. Kalau ikut kehendak nafsu, maka kita akan jadi binasa. Maka demikianlah nafsu engkau. Demikianlah nafsu. Janganlah engkau turutkan kehendaknya. Jangan ikut kehendak nafsu tadi. Nafsu yang bagaimana? Nafsul amarah. Nafsu yang nak mengajak buat jahat. Nafsu amarah ni kita kena kenal. Nak adanya bisikan-bisikan dan keinginan-keinginan nak buat jahat dalam hati kita, maka kita tegah dia, jangan ikut kehendak dia. Tak, nafsu khabar tak payahlah pergi masjid, sedarlah tu tak. Maka kita jangan ikut kehendak dia, kita lawan. Pergi juga, apa-apa halangan pun tak, apa berlaku pun nak semayang juga di masjid, niat kita. Nafsu kita tak nak, tapi kita lawan. Maka hendaklah engkau kejamkan mata engkau daripada melihat. Kejam tu pejamlah. Mata engkau daripada melihat dan cenderung kepada yang disukakannya. Nafsu mata kita ni suka melihat kepada perkara yang tidak baik, perkara yang haram, aurat, tak, wanita dan sebagainya. Suka melihat kepada hiburan-hiburan yang melalaikan, tak, perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tak, maka kita kejamkan mata. Mana kata kita paksa dia, jangan ikut tak, kehendak mata kita ni yang berpunca daripada nafsu kita lah yang menyuruhnya. Daripada perhiasan dunia, seronok melihat perhiasan dunia, melihat rumah yang besar, tak, perempuan yang lawa, dan sebagainya. Dan engkau pelihara akan hati engkau, dan kemudian pelihara akan hati daripada suka kepada dunia dan syahwat. Jaga hati kita, jangan sampai kita termasuk dalam orang yang mencintai dunia, yang mengutamakan dunia, fikir dunia, tak, dan syahwat, dan menurutkan keinginan syahwat. Dan hendaklah ada hati engkau sempurna dan selamat. Jaga hati kita tu supaya sempurna dan selamat. Tiada suka kekal bagi syahwat atas selama-lamanya. Tak, jaga hati kita supaya sentiasa tak, tidak menuruti nafsu syahwat selama-lamanya. Jaga. Tak. Itulah yang disebutkan sebagai taqwa, berhati-hati. Juga sifat wara'. Tak, kena ada taqwa, wara', zuhud terhadap dunia, tak, dalam hati kita ni. Jangan ikut kehendak nafsu. Allahu Akbar. Kalau ikut kehendak nafsu, binasalah. Nafsu nak bersedap-sedap, berseronok-seronok dalam kehidupan dunia sementara ni, nak itu, nak ini, jangan dilayan. Tak, paksa dia. Tak, penuhkan masa dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Buat kerja, tak, malam buat lagi ibadah, tak, kemudian kita berpuasa dan sebagainya. Itu salah satu cara supaya nafsu kita tadi diikat.
supaya tidak ada keinginan-keinginan yang banyak untuk kehidupan dunia. Jadi pastikan hati kita ini selamat daripada bisikan nafsu yang menyuruh kepada buat maksiat dan dosa. Dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala memilih ia bagi hadratnya, yakni bagi dirinya. Allah Ta'ala pilih bagi dirinya akan seorang yang patut baginya daripada sekalian hambanya. Allah Ta'ala pilih dalam ramai-ramai kalangan hambanya, Allah Ta'ala pilih hamba-hambanya yang taat dan patuh pada perintahnya. Itulah yang Allah Ta'ala akan muliakan. Allah Ta'ala akan selamatkan hamba-hambanya yang terpilih sahaja. Maka bermula misal mereka itu seperti beberapa sahaya, yakni perumpamaan. Sepertinya beberapa sahaya dikasih orang mereka itu kepada sultan. Ada beberapa hamba diberikan hamba tadi kepada sultan, raja. Maka seorang yang diambil oleh sultan jadilah mulia, dan seorang yang tiada diambilnya tinggallah memelihara akan binatang. Sultan tadi dia akan pilih mana satu hamba yang terbaik, yang boleh melayan kehendak dia, yang mengikuti segala perintah dia. Maka jadilah dia mulia. Dan yang tidak terpilih, tinggallah dia, disebut sini memeliharakan binatang sahaja, tidak dapat duduk dalam istana dekat dengan raja, duduk dalam rumah raja, tak dapat habuan istana, makan makanan yang enak, duduk di tempat yang mulia. Tak, begitulah juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pilih daripada kalangan hamba-hambanya, tak, manakah yang terbaik, yang sanggup menuruti titah perintah dia. Tak, yang terpilih inilah dia akan menjadi manusia yang mulia, yang selamat. Tak, duduk di dalam syurga, tak, dapat nikmat, tak, dipuji makhluk dunia dan juga makhluk di langit. Allah semua memuji dia. Sebab apa? Sebab dia adalah hamba pilihan Allah Ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudah-mudahan kita lah Allah Ta'ala pilih kita, alhamdulillah, dapat kesedaran, keinginan, hidayah, taufik ni. Mudah-mudahan kita kekal dalam hidayah dan taufik ini, insya-Allah, jadi hamba Allah Ta'ala. Baik, maka tiada juga datang engkau kepada suatu tempat orang yang berbuat taat dan kebajikan, melainkan ada pada batang leher engkau rantai nur dan cahaya. Datang kita kepada tempat orang yang berbuat taat, artinya kita ini ada tarikan, batang leher kita ini adanya rantai daripada nur dan cahaya. Sebenarnya sebab itulah kita ni datang sampai juga kita ke tempat orang yang berbuat taat dan kebajikan, di dalam majlis-majlis zikrullah ta'ala, sebab ada ni yang merantai kita daripada nur dan cahaya. Kalau tidak ada rantai ni takkan sampai kita. Allahu Akbar. Sebab itulah kita sampai tempat-tempat yang baik ini, artinya ada yang menarik kita tak sampai kepadanya. Kalau tempat kebaikan itulah adanya rantai dari yang ada di batang leher kita daripada nur dan cahaya. Baik, dan tiada juga pergi engkau kepada tempat berbuat maksiat dan dosa, melainkan ada pada batang leher engkau rantai yang gelap. Yang pergi tempat maksiat dan dosa, ada padanya rantai, rantai yang gelap. Allah, yang menarik dia, ada aura lah, aura yang menarik dia.
ke tempat maksiat itu. Dia rasa seronok, dia rasa itulah kehidupan dia. Nak berseronok. Ada rantai yang menarik dia sehingga dia boleh sampai ke tempat tu. Dan jika tiada melihat engkau akan dia, yakni akan rantai tadi orang yang lain, melihat ia akan dia, dan jika tiada melihat engkau akan dia, yakni akan rantai orang yang lain melihat ia akan dia, ini kalau kita tak nampak adanya manusia hamba Allah yang melihat dia, rantai tadi. Adakah tiada engkau ketahui bahawasanya matahari melihat akan dia oleh orang yang ada padanya penglihatan, sebagaimana matahari boleh dilihat oleh orang yang ada padanya penglihatan. Orang yang nampak akan nampaknya matahari. Orang yang nampak, macam kita nampak, alhamdulillah, kita nampak matahari sebab kita ada penglihatan. Melainkan orang yang buta tiada melihat ia akan dia, kecuali orang yang buta, dia tak nampak akan matahari sebab dia buta. Demikianlah rantai yang ada pada batang leher engkau melihat orang yang punya penglihatan yang sempurna. Begitulah juga rantai tadi tak dapat dilihat oleh orang yang ada penglihatan yang sempurna, yakni orang yang kasyaf. Orang yang alim, orang yang saleh, dia dapat melihat akan rantai ini. Kita tak nampak tak? Rantai ni yang menarik kita datang ke tempat yang baik ini, tempat yang mulia ni, kita tak nampak. Tapi ada orang yang nampak. Ini kisahlah daripada wali-wali yang nampak adanya rantai yang menarik. Kalau orang tu berbuat maksiat, ada rantai yang gelap. Tapi orang yang berbuat kebajikan dan taat ini, mereka ini nampak adanya rantai cahaya yang menarik. Allahu Akbar. Kita taklah, orang-orang alim lah, orang saleh, waliullah, dia nampak. Allahu Akbar. Kalau kita pergi ke tempat maksiat, dia akan hilanglah rantai ni, cahaya ni, dan ganti kepada rantai tadi yang bercahaya tadi jadi gelap. Jadi gelap. Kena bertaubat dan sentiasa menghadiri, pergi ke tempat-tempat majlis-majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syahadat. Tiadalah faedah bahawa membaca engkau akan dia ilmu itu, yakni tiada faedah kita membaca ilmu, yakni kita belajar akan ilmu itu, dan hiasnya faedah ilmu itu, yakni hias, perhiasan akan ilmu itu, yakni faedah yang kita peroleh daripada ilmu yang kita belajar tadi, bahawa engkau berbuat amal dengan dia. Kita belajar tapi kita tidak amal, tak jadi. Tetapi perhiasan bagi ilmu itu adalah amal, kena buat. Kita tahu, kita belajar, kita tahu nafsu sekian-sekian, hakikat diri kita, kehidupan dunia ni, kita amallah dalam kehidupan kita. Sekalian amal ibadah, kita tahu pahala dan ganjarannya. Kita tahu akan syurga dan neraka, bagaimana keadaannya. Jadi kita beramal, syurga kita beramal untuk masuk ke dalam syurga, neraka kita beramal untuk jauhkan diri kita daripada neraka. Itulah buah daripada ilmu yang kita belajar. Kalau kita ilmu saja tidak beramal, itulah seperti mana kebanyakan orang ada ilmu tapi tak buat. Kadang-kadang bercakap pandai tapi tidak mampu nak buat. Tapi kita kita belajar sikit, kita buat sikit-sikit, dan kita berazam untuk istiqamah dan terus buat, beramal dengan ilmu yang kita ada. Misalnya seperti seorang sultan. Seorang sultan membuat suatu surat kepada seorang wakilnya.
Seorang sultan buat surat kepada wakilnya, menteri dia lah, maka tiadalah faedah surat itu bahawa membaca wakil itu akan dia sahaja. Wakil itu menteri dia baca sahaja, dan hanya sahaja faedah surat itu memperbuat hukum dan suruhan sultan yang tersebut di dalamnya. Sultan buat buat memo, supaya menteri-menteri dia ambil tindakan, dan buat di tempat, di daerah masing-masing contohnya, tetapi dia baca sahaja, tidak ada guna. Allah Ta'ala begitulah kepada kita. Allah Ta'ala perintah pada kita, kita kena buat. Kalau tak jadi. Kena buat. Suruhan sultan tadi kena buat, kena amalkan di tempat menteri tadi. Begitu jugalah dah. SOP kita ni kena buatlah, kena ikut. Dah kerajaan kita perintah sekian-sekian, kita buat, ikut, kita turut, kita jangan lawalah, Allahu Akbar, ikut sahaja apa sahaja keputusan daripada kerajaan kita, dan kita doakan yang terbaik. Dan diorang ni dah berfikir dah, sedalam-dalamnya, lebih daripada kita saja. Kita pun buat saja, insya-Allah, mudah-mudahan kebaikan, insya-Allah. Baik. Syahadat, misalnya seorang yang membimbang dengan menuntut ilmu dan tiada baginya basirah, pandangan, dan untung, yakni tiada dapat baginya suatu yang dituntut itu, seperti 100,000 orang yang berjalan, tercengang mereka itu, tiada dapat jalan yang betul. Seorang yang membimbang, yang risau dengan menuntut ilmu dan tiada baginya basirah, pandangan, dan untung, Allah tidak mendapat ilmu lah. Dia belajar, tapi tidak dia belajar mungkin dengan niat dia yang tidak betul dan sebagainya, salah. Cara dia belajar tidak ada akhlak, menghormati ilmu yang dia belajar. Dia tidak mendapat basirah, yakni hikmah, ilmu daripada apa yang dia belajar, dan keuntungan, faedah. Tiada dapat baginya suatu yang dituntut itu, dia tak dapat, seperti 100,000 orang buta berjalan tercengang, tidak? Tercincang. Suatu yang itu seperti 100,000 orang yang buta berjalan tercincang. Cincang mereka itu, tiada yang dapat jalan yang betul. Allah. Belajar tapi tidak ada faedah, keuntungan, dengan sebab yang disebutkan tadi. Seperti mana 100,000 orang buta berjalan tercincang, maksudnya tercengang, dan mereka itu tiada dapat jalan yang betul. Tercengang-cenganglah tak? Tidak dapat petunjuk. Ada ilmu, tapi tidak menghormati akan ilmu, tidak ada akhlak dan adab kepada ilmu, maka dia seperti seorang yang buta, tidak dapat hidayah dan petunjuk, tidak sampai kepada ilmu tadi. Dan juga tidak dapat beramal dengan ilmu tadi. Allahu Akbar, tidak ada guna. Maka jika ada satu pada mereka itu orang yang tiada buta sebelah matanya, dan mengetahui ia akan jalan yang betul, apa tu? Nescaya tak? Nescaya. Dan maka jika ada satu pada mereka itu orang yang tiada buta sebelah matanya, salah satu daripada 100,000 orang yang buta tadi, dan mengetahui ia akan jalan yang betul, nescaya mengikut akan dia beberapa manusia sekaliannya. 100,000 orang yang buta,
ada salah seorang daripada yang buta tadi, tiada buta sebelah matanya, sebelah mata saja buta daripada 100,000 tadi, nescaya yang lainnya akan mengikutinya, dan tiada mengikuti mereka itu 100,000 orang yang buta itu. Ada seorang buta, dia akan ikut orang yang tak buta, walaupun dia tak buta sebelah mata, dia nampak sebelah mata saja, dia tak akan mengikut orang yang buta walaupun 100,000. Sama-sama buta, dia akan cari orang yang celik juga, walaupun orang yang celik itu celik sebelah mata sahaja, sebab dia tahu orang yang itu boleh memimpin dia. Dan demikianlah seorang yang alim, ada padanya pengetahuan, orang yang alim, orang yang ada ilmu, padanya pengetahuan, mengikut akan dia beberapa manusia. Orang yang alim ini, orang yang ada pengetahuan ini, manusia akan mengikuti dia. Dan syaratnya mengamalkan ia akan ilmunya. Dengan syarat orang yang alim tadi dia amalkan ilmu dia. Kalau dia tak amal ilmu, sekadar bercakap saja, maka orang tak akan ikut. Orang khabar ke dia, awak pun tak buat, nak khabar ke orang, nak suruh orang buat, tapi awak pun tak buat, tak jadi. Dengan syarat dia amalkan ilmu dia, nescaya orang akan ikut petunjuk dan hidayah dia, orang akan ikut ilmu dia. Supaya mengetahui mereka itu akan kaifiat beramal, supaya anak murid dia tadi akan tahu bagaimanakah cara nak beramal, nak buat ilmu tadi. Secara kadang-kadang secara langsung ataupun tidak langsung akan ajaran guru dia. Guru dia mengajar, orang alim ini mengajar, ataupun kadang-kadang dilihat oleh anak murid dia, akan amalan guru dia tadi, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, maka akan diikuti oleh anak murid dia, yakni orang yang mengikuti akan guru tadi, orang yang alim tadi. Baik, maka misalnya seorang ada punya ilmu, misalnya seorang ada punya ilmu dan tiada memperbuat ia akan amal dengan ilmu itu. Orang yang ada ilmu tapi dia tak buat akan ilmu, dia tidak amalkan apa yang dia ada. Adalah ia seperti lilin yang dipasang, menerangkan ia bagi manusia dan terbakar ia di dalam apa, yakni terbakar ia di dalam apa sahajalah, seperti lilin. Dia mengorbankan diri dia sebab dia tak buat akan, dia tak beramal akan ilmu dia, dalam apa. Atau seperti jarum menjahit ia akan kain dan menutup kain itu bagi manusia, dan adalah jarum itu tiada menutup ia akan dirinya. Allah. Demikian juga seperti jarum yang menjahit pakaian, yang koyak dan sebagainya, dia tutup lubang, tetapi tidak pernah dia tutup lubang dia sendiri. Mustahil tapi artinya tidak ada gunalah akan ilmu dia, tidak memberikan faedah buat diri dia, sebab dia tidak beramal akan ilmu dia. Seperti mana pepatah menyebut, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samari. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Dan juga al-ilmu bila amalin kasayyaratin bila steering. Ilmu yang tidak diamalkan seperti kereta yang tidak ada steering. Kereta tidak ada steering, tidak ada guna je, nak bawa macam mana? Kena ada steering. Begitulah. Allahu Akbar. Ilmu akan ada buahnya sekiranya kita amal. Hasilnya tadi, apa yang kita belajar kena amal. Kalau tidak, kita akan ditanyalah tentang ilmu kita di akhirat nanti, dan kita akan menjadi binasa
dengan asbab. Kita tidak beramal dengan ilmu yang kita ada. Walaupun kita tidak mampu nak beramal sepenuhnya semuanya, memang nak atas kelemahan diri kita, tapi kita usaha sikit lagi, kita buat juga. Tak dapat banyak, buat sikit, dan kita azam untuk kita buat. Jangan tidak buat langsung. Allahu Akbar. Sekiranya cukup sekadar itulah ketahui olehmu, insya-Allah. Kita akan sambung nanti. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita lihat pada malam ini memberikan sedikit pedoman dalam kehidupan kita. Jangan kita mengikuti akan nafsu kita, dan juga kepentingan kita beramal atas ilmu yang kita pelajari, atas ilmu yang kita ada, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.